Okey, seterusnya, topik pada seterusnya adalah kita masuk kepada pembangunan tanaman durian. Okey, dalam aspek penyediaan kawasan sebab ia adalah penentu perjalanan dan hala tuju kebun kita semua. Okey. Boleh kata mungkin tuan-tuan sekarang untuk pertanian ramai daripada bidang-bidang luar yang mula melibatkan diri dalam pembangunan ni. Tak kira lah apa bidang, doktor ke, engineer ke, cikgu ke, yang uniform ke, penyanyi pun ada, IT, graduan dan banyak pelabur juga yang telah terlibat. Okey, semua nak jadi pekebun Okey, banyak yang membuat kebun lebih pertama untuk pelaburan komersial, kedua sebagai riadah keluarga dan juga untuk berehat lepaskan tekanan kerja. Okey, saya harap ia dapat memberi panduan lah untuk hari ini. Okey. Okey, petani. Okey, dulu kalau kita ingat waktu kita sekolah lah, kalau malas belajar, keputusan teruk jadi pekebun, jadi petani. Sekarang nak jadi petani kena belajar betul-betul. Sebab ia penentu. Sebab bidang ni antara bidang yang paling bertanggungjawab di dalam sesebuah masyarakat. Sebab ia dikategorikan sebagai pembekal makanan. Okey, hasil komersial, nilai tanah, ada juga melabur untuk nilai tanah, tetapi nilai tanah tak naik akibat penanaman yang tidak betul, tiada sistem dan kepadatan pokok. Contohnya tanam 100 tinggal 30 pokok. Bagaimana nilai tanah tersebut nak naik dan variasi ekonomi. Okey. Okey, ini antara penentu hala tuju. Okey, ada yang tak dapat capai target, ada juga yang tewas awal, melabur tak sampai 1 tahun habis modal, kerja susah, nampak dalam media tanam durian mewah macam senang tapi bila buat angkat kaki. Okey, daya analisis yang lemah. Okey, terlampau mudah. Okey. Seterusnya overlap ni antara situasi paling banyak berlaku dalam pelaburan durian. Okey. Pemilihan kawasan. Okey, antara faktor utama nak pilih kawasan tersebut mestilah bebas daripada risiko banjir. Okey, kawasan air masin, jauh pada kawasan air masin. Persepsi kesesuaian. Ramai yang kata durian sesuai tanam di atas bukit, di tanah rata kurang sesuai, tapi itu adalah tidak tepat. Kita perlu buat olahan kawasan tanah kita dengan mengawal saliran dan reka bentuk penanaman. Dan seterusnya antara pemilihan lain, akses kebun. Okey, yang ini kebanyakannya masalah. Ada masalah beli tanah tapi akses kebun tak dapat lalu, tak boleh tumpang kebun orang. Dan saya mohon antara kita semua mungkin kita pertimbangkan jika ada tanah-tanah di dalam lot kita, orang terpaksa gunakan untuk jalan ke kebun. Sebenarnya itu adalah pelaburan kita di alam kemudian. Okey. Bukan benda bila kita dapat bantu orang untuk mencari rezeki, untuk bagi orang makan, okey, itu antara satu tanggungjawab yang besar. Ada situasi setempat pasal tanah saja nak tumpang jalan bergaduh sampai 3 ke 4 keturunan lah. Okey, sebenarnya itu bukannya, itu adalah milik bersama. Mohon didik kita punya generasi agar lebih toleransi sesama masyarakat. Okey, prospek penanaman penyediaan kawasan. Pertama, kena pasti lot, sempadan. Okey, kalau baru beli kebun, okey, kalau baru balik kampung, sempadan pun tak jumpa, minta sukat balik, akses jalan. Pembersihan kawasan, saya akan pecahkan kepada kategori pembersihan, spesifikasi kerja, perancangan kawasan, infra dan sumber air. Okey. Pembersihan kawasan. Ada yang daripada kelapa sawit. Okey, tebang kelapa sawit, tanam durian. Tapi dalam bulan ni saja harga kelapa sawit telah meningkat dengan tinggi. Dalam 800 ke 900 dan bulan lepas hampir melebihi RM1,000. Okey, getah dusun lama, hutan sekunder. Okey. Dan antara pembersihan kawasan boleh gunakan excavator. Ini pada harga
sehingga kini lah dalam excavator mengikut saiz dalam 900 ke 1100 per hari. Okey, bulldozer pun dalam 900 ke 1100, backhoe 400 ke 500. Okey, ini anggaran harga sehingga Disember 2020. Okey. Okey, harga ni pun bergantung kepada siapa broker lah. Kalau makin banyak broker, harga dia jadi tak munasabah lah. Okey, ini antara tanggungjawab pekebun untuk dapat memilih kebun yang kontraktor yang sesuai lah. Okey, excavator contohnya daripada kelapa sawit. Okey, boleh jelas lepas tu kalau chipping pun pastikan ketebalan tidak melebihi di bawah 6 inci tebal supaya mudah untuk perebutan, dan kos chipping dan staking untuk kelapa sawit dalam RM1,500 ke RM2,000 per hektar. Tidak termasuk loader lah. Okey, loader ni lori yang mengangkut mesin-mesin tersebut ke ladang. Okey. Ini contoh antara kerja-kerja chipping pokok sawit untuk durian. Okey, yang ini sawit pun dalam 6 tahun, 7 tahun pun ditebang. Okey, seterusnya kebun getah. Pastikan akar dapat digali semaksimum yang boleh. Okey. Okey, yang ni boleh dan pastikanlah juga selalunya bila kita bersihkan kawasan getah, kita pun akan pilih kontraktor untuk mengambil kayu getah tersebut lah. Okey. Okey, bersih kawasan. Okey, yang ni bulldozer. Dia tak pakai excavator, dia terus pakai bulldozer, terus tolak semua pokok-pokok lama, dikumpulkan setempat. Okey, lepas tu ambil kesempatan kalau pakai bulldozer ni, ratakan tanah bagi memudahkan kerja akan datang mekanisasi. Okey. Okey, yang ni saya cuba mainkan video, tapi saya rasa kalau video tu tersekat, bergantung kepada line kita punya ni. Okey, dan apa yang perlu dibuat dengan sisa pembersihan? Contoh kayu-kayu yang dikumpul lama tu, apa perlu dibuat? Dan selalunya antara amalan kebun adalah membakar. Tapi untuk pembakaran terbuka, mohon dapatkan khidmat nasihat dan juga permit daripada Jabatan Alam Sekitar. Sebab ia melibatkan pencemaran udara jugalah. Dia akan Jabatan Alam Sekitar akan bagi permit dan garis panduan yang betul. Okey, dah lepas bakar, antara kerja lain, kumpulkan balik sisa-sisa yang tak dibakar tu dan dibakar semula. Okey. Okey, dan selepas sahaja dibersihkan, okey, kalau ada kemudahan seperti bajak piring atau bajak putar rotor, itu adalah baik untuk membaiki struktur tanah, tekstur tanah dan juga dapat membalikkan akar-akar yang kecil. Okey, untuk sisa ladang yang di bawah yang melebihi diameter 1 ke 2 inci perlu dikumpulkan dan perlu dimusnahkan sebab dikhawatiri akan menjadi atau akan menarik serangga perosak seperti anai-anai. Terutama kawasan bekas daripada ladang getah. Mana yang bawah 1 inci tu kalau tak dapat kumpul pun, okey, ia akan reput dalam masa yang cepat jugalah. Dan persediaan seperti untuk kebun yang maknanya untuk kawalan pencegahan lepas ni, mungkin pokok perlu dengan kawalan anai-anai. Okey, selepas pembersihan, apa perlu buat? Rancang
rancang kedudukan infra, bina jalan, pembinaan teres, pembangunan infra, okey. Penyusunan infra, maknanya kita try mapping dekat mana nak buat rumah, dekat mana nak buat jalan, dekat mana nak buat kolam. Okey, jangan sampai buka kebun pagar terus kolam. Okey, yang ini contoh perancangan jalan bagi kawasan rata. Kalau tuan-tuan tanah tuan-tuan yang rata kan di bawah 10 darjah lebih kurang, okey. Jalan antara pokok ke pokok adalah sebanyak 10 pokok sebaris. Okey, jangan buat terlampau panjang. Pertama, memudahkan kerja pengurusan maintenance. Kedua, kebanyakan, okey. Lepas tu, untuk sistem pengairan, kebanyakan pipe adalah bersaiz dalam 300 kaki atau 100 meter. Okey. Dan ia amat memudahkanlah. Mana jalan belakang dengan depan kita ada 10 pokok sebaris. Kalau satu baris ni tanam sampai 30 pokok, kerja akan datang akan lebih rumit. Okey. Seterusnya, perancangan atau penyusunan infra. Okey, lakar kedudukan infra, yang ini contoh bagi kawasan berbukit. Okey, kemudahan asas pengurusan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dapat lihat di sebelah kolam ni. Okey, ini adalah satu compound di situ rumah pekerja, store dan juga tandas dan bilik air lah. Dengan rumah pam sekali. Sebab pertama untuk faktor keselamatan, seterusnya memudahkanlah kerja-kerja. Mana kalau dekat sini untuk pekerja banyak akan habis masa lah untuk lebih kepada berjalan saja. Okey. Lagi satu, keselamatan lah untuk elak pencuri ataupun biasalah kaki hitam pun banyak, dia dapat bau juga duit di dalam pelaburan yang mahal ni, pelaburan yang bernilai tinggi. Okey. Lepas tu jalan. Pastikan teres kita. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada pembinaan jalan. Untuk pembinaan jalan, spesifikasi jalan adalah selebar 14 kaki. Okey. Dan jangan buat jalan rata. Kita kena buat jalan yang berbentuk chamber. Macam mana chamber? Okey, dia cembung ke atas dan ada tepi bersudut rendah di tepi, di sisi. Dikategorikan sebagai parit sisi atau longkang sisi. Okey, supaya dapat mengelakkan atau dapat mengawal saliran air dan dapat mengelak pokok daripada rosak, jalan daripada rosak. Okey, yang ini dipanggil slope sisi lah. Okey, kita cerunkan yang tepi tu supaya air tidak melintasi jalan. Okey. Dan apa yang kesan kalau kita tak buat slope tepi atau parit sisi di tepi jalan? Okey, boleh tengok dalam 2 ke 3 bulan ataupun 6 bulan selepas jalan dibuat, jalan mula rosak dan pecah. Okey. Tuan-tuan dan perempuan digalakkan apabila contoh jika pada hari hujan yang tak ada peti, yang rasa selamat, boleh masuk kebun, pakai payung, pakai raincoat, boleh tengok di mana aliran air yang paling banyak. Okey, kalau aliran air paling banyak di situ, kita perlu menekankan untuk pemasangan culvert dan pembentung supaya jalan yang kita bina tu nanti tidak rosak dan tidak membahayakan. Okey. Dan ini contoh lagi di tepi pada jalan. Okey. Dalam 100 meter perlu dibuat bumper ataupun macam batas untuk menghalang air daripada atas dan dihantar terus masuk ke selop sisi atau parit sisi jalan. Okey. Yang ini apabila waktu hujan kita boleh tengok jalan kali dia menjadi satu aliran air dan dalam jangka masa yang panjang jalan boleh rosak dan pecah. Okey. Yang ini longkang jalan.
Mungkin ia boleh dibuat secara berperingkat. Okey. Okey, parit ladang. Ada juga buat parit ladang. Okey, di tepi parit ladang ni boleh pasang pagar dia semua, pagar elektrik. Okey. Dan seterusnya, bagi kawasan yang ditambak, okey, digalakkan contohnya jalan di tepi ban atau empangan kolam, jalan daripada yang ditambun digalakkan untuk tabur batu asas chipping stone yang 6 inci ke atas sebagai asas dan baru ditabur dengan crusheran. Kalau tabur crusheran sahaja, okey, lama kelamaan batu tu pun akan hilang dan kena top up lagi. Okey. Ini contohlah. Okey. Okey, apakah impact? Okey, ini contoh jalan yang telah rosak. Pertama, dengan saliran tak lancar. Yang kedua, dia akan merumitkan kerja semasa kita di ladang. Okey, lagi satu faktor keselamatan. Bayangkan nak bawa buah atau nak pikul baju dia dalam keadaan macam ni, risiko untuk kemalangan, dan satu lagi kebosanan pekerja kita akan meningkatlah. Dan ini contoh jalan konkrit yang dibuat. Saya minat dengan design ni sebab engineer untuk jalan ini pandai menjimatkan kos. Okey. Dia buat jalan dengan slope sebelah dan hanya perlukan satu longkang sisi sahaja. Okey, cerun sebelah. Mana dapat jimat? Kalau dia buat kiri kanan, maknanya okey, dia akan meningkatkan kos lah. Okey. Apakah masalah overlap? Ini satu contoh lah. Dah buat jalan, tapi jalan tidak sempurna. Okey, dalam 5 ke 6 bulan, tuan kebun terpaksa membaiki semula. Kena baiki balik jalan, kena bina balik longkang sisi. Okey, daripada kos yang telah dikeluarkan, terpaksa tambah lagi. Okey, ini yang banyak berlaku. Kerja yang dibuat daripada peringkat awal atau perancangan awal tidak sempurna. Okey, yang ini kita dapat lihatlah. Keadaan jalan yang tak ada longkang sisi dalam beberapa bulan, okey, jalan mula pecah dan akhirnya longkang besar secara semula jadi terbentuk. Dan sebelah ni contoh parit sisi yang digunakan secara konkret. Okey. Yang ni pun satu. Bagi kawasan yang punya aliran air yang laju, okey, pemasangan kalvert pembentung amat diperlukan. Tapi jangan pasang kalvert saja, tolong buat dengan sempurnalah. Okey, ini dipanggil sum supaya tanah-tanah tak tertimbus dan akhirnya kos yang kita buat tu kena repair balik. Overlap lagi. Alright. Okey, ini contoh situasi berlaku di kebun. Okey, ini gambar hiasan lah. Okey, bayangkan kalau tengah buat kerja atau nak cepat menghantar hasil ke benda melibatkan kemalangan seperti ini, jika akan berkait dengan kemalangan jiwa atau nyawa atau kecacatan kekal disebabkan jalan ni, ia amat perlu dititik beratkan. Okey, seterusnya mapping lot. Okey, boleh buat perancangan drawing di atas kertas dahulu. Okey, dan untuk dapat 100% sama tidak, tetapi dengan mapping ni sekurang-kurang ia menjadi panduan untuk tuan-tuan semua. Kalau contoh di sini kita boleh tengok contoh jalan jalan pun boleh dilakar melalui mapping. Okey, dan di dalam mapping tersebut kita pun boleh buat anggaran. Kalau contoh jalannya sebanyak 200 meter, okey, apabila buat kerja pun nanti dia tak akan lari jauh lah. Okey. Okey, kategori kawasan kita bahagikan kepada dua, iaitu di bawah kawasan rata dan landai di bawah 10 darjah. Okey, dan kawasan bercerun melebihi 10 darjah. Okey. Adakah tanah rata tidak sesuai? Okey, ini adalah persepsi sahaja. Okey. Tanah rata kelebihan dia adalah mudah untuk mekanisasi dan reka bentuk penanaman adalah secara mounding. Dan tumpuan utama adalah
faktor saliran menjadi kayu pengukur untuk pembangunan bagi lot kawasan tanah rata ni. Okey. Teknologi mounding system, reka bentuk penanaman berteknologi tinggi, tanam secara busut Okey. Sejarah busut ni pun dulu diperkenalkan oleh Mr. Lim juga. Okey, dikembangkan, kami telah dikembangkan bersama, dan ada juga yang dulunya tidak menerima teknologi ni. Okey. Sekarang dia telah berkembang lah. Ramai yang kata, oh dulu tak perlu tanam, pokok boleh hidup je. Tetapi untuk pelabur, ini antara salah satu faktor yang perlu dititik beratkan. Jika penanaman gagal disebabkan oleh saliran, faktor reka bentuk penanaman memainkan peranan yang penting. Banyak pokok yang mati disebabkan tanam di tanah rata tanpa reka bentuk saliran yang lancar. Ini adalah desain untuk penanaman durian secara busut. Okey. Kaedah fertigasi cepat dan mudah. Nanti kita akan ulas. Okey, ini contoh membuat busut. Okey, digaulkan dengan organik kompos dan juga pasir. Ini antara kerja menggunakan excavator. Busut dah dibuat, lepas tu digaulkan dengan kompos. Yang ni untuk busut ni dia pakai dalam 150 kilogram kompos organik, digaulkan sekali dan digaulkan dengan pasir. Okey. Okey, dalam ni pun penekanan kepada pasir saya akan huraikan sebentar lagi lah. Okey. Seterusnya, spesifikasi teres. Lebar teres selebar yang mana? Okey. Teres yang sebenarnya saiz teres adalah sangat subjektif, bergantung kepada kecerunan kawasan tersebut. Okey, lebar teres kalau boleh dalam 12 ke 14 kaki. Zon tanaman di dalam teres, di tengah teres atau di luar teres. Reka bentuk penanaman, reka bentuk teres slope ke dalam atau mempunyai longkang di dalam, dan untuk saliran longkang di dalam teres. Dah buat teres nak buat longkang lagi. Okey, nanti saya akan ulas satu persatu. Okey, ini antara masalah yang berlaku untuk penanaman di teres. Saliran tak lancar. Apa itu saliran tak lancar? Okey, air yang apabila hujan, air turun dan air melintasi teres. Kita tak nak air melintasi teres dan risiko runtuh akan berlaku. Dan bagaimana dengan langkah pencegahan? Saya akan hurai selepas ini. Okey. Yang ni teres dibuat rata. Dan bayangkan apabila hujan, air ini akan menjadi seperti tangga lah. Turun satu persatu dan akhirnya apabila melintasi teres, risiko teres runtuh amat tinggi. Okey. Bayangkan Okey. Ini akibat saliran tak lancar. Bayangkan satu teres macam ni kalau dah runtuh, kos dia pun, yang ini kalau sampai 5 ke 6 tingkat ni melebihi 50,000 lah. 20,000 untuk membaiki. Lagi satu faktor keselamatan juga. Okey. Yang ini 1 tahun. Walaupun kawasan tak berapa tinggi, tapi teresnya dalam tak ada parit, saliran tak lancar, apabila air melalui teres dah mula tanah runtuh. Bayangkan pokok dah berumur 1 tahun, tanah dah runtuh, pelabur terpaksa baiki dan tanam semula, dan secara tak langsung dia akan menarik balik kadar pelaburan dia semakin panjang. Ia akan menjejaskan kadar pulangan dalam pelaburan tersebut. Okey. Untuk tanaman di teres, di manakah zon penanaman yang ideal? Ada yang tanam hijau, ada yang tanam pink dan ada yang tanam pada warna merah. Okey. Zon yang paling sesuai untuk penanaman yang disyorkan adalah di hujung teres. Okey. Teres yang kita buat dalam 14 kaki, 10 ke 12 kaki daripada tebing dan ada balance dalam 2 kaki ke bibir tebing. Okey, itu dijadi sebagaikan zon untuk penanaman. Okey. Ini contoh. Okey. Kawasan ini dibuat teres dan penanamannya di hujung teres.
tuan-tuan boleh bayangkan betapa mudah, dan dia menjadi satu kemudahan untuk membuat kerja di akan datang. Okey. Dan ini adalah 3 jenis corak penanaman di teres. Ada yang tanam di luar teres, di tengah teres dan di dalam teres. Okey. Di dalam teres kalau di dalam teres, antara impak yang besarnya adalah pokok akan kehilangan 3 ke 4 dahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai batang reproduktif untuk menghasilkan buah. Okey, bayangkan teres tanam di belah dalam, hilang, kalau contoh satu teres 10 pokok, hilang 40 dahan, satu dahan kita ambil 10 biji. Okey. 10 kali 40 dalam 400 biji, kali 2 kilo dalam 800 kilo, kali RM20. 800 kali 20, maknanya ada dalam 16,000 Okey, itu satu teres. Kalau ada 10 teres, makin banyak. Okey, ini kesannya kepada pelaburan semasa pokok dah hilang dalam 30 ke 40% potensi hasil, dan seterusnya ia akan menjejaskan nilai tanah atau nilai kebun tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Siapa nak beli kebun yang mahal tapi pokok dia banyak rongak sebelah. Okey. Seterusnya, gambar yang tengah ni adalah gambar penanaman di tengah teres. Pertama sekali, okey, antara kelebihannya, reka bentuk pokok hampir seimbang dan seimbang, tetapi untuk kerja mekanisasi dia menjadi serba salah. Nak ke kanan boleh, ke kiri pun tak boleh. Okey. Maknanya kalau nak naik motor pun, nak masuk dalam teres pun menjadi serba salah. Dan jika tanam pada hujung teres, kita akan dapat lihat, okey, setakat nak bawa motor, nak bawa mesin rumput tolak, ataupun kalau teres semakin luas boleh pakai mini jeep, okey, dia akan memudahkan lagi. Dan seterusnya, reka bentuk pokok dapat kembang semaksimum yang mungkin. Dan ramai yang khuatir kalau tanam di hujung teres, pokok mudah tumbang. Sebenarnya pokok mudah tumbang bukan disebabkan kaedah penanaman di teres, tetapi saliran dan cover crop tidak dijaga dengan betul atau tidak disimpan dengan betul. Okey. Okey, seterusnya parit dan saliran. Kalau boleh kita tengok, kebun ni dia buat pakai teres yang lama, tetapi tiada longkang atau parit di dalam teres. Dan apabila hujan dah terbentuk satu aliran sungai, dan lama-lama ia akan menjadi pecah dan runtuh juga. Dan apa tindakan yang dibuat? Tindakan yang perlu dibuat, kita buat parit dan saliran. Okey, kita selopkan ke dalam dan pastikan belah dalam tu kita selop sebagai longkang lebih dalam lagi. Okey, yang ini untuk pelabur baru saya galakkan tuan-tuan, kalau buat teres, terus buat parit di dalam. Jangan dah tanam baru nak renovate balik. Ia akan menyusahkan kerja dan sedikit sebanyak pun akan menjejaskan pokok yang sedia ada. Okey. Sebab saya galakkan plan dengan betul supaya elakkan berlaku overlap. Buat rumah baru dengan renovate rumah, dua perkara yang berbeza. Sebab kos untuk renovate kadang-kadang boleh dapat sebiji rumah baru lagi. Okey. Okey, seterusnya. Di teres, perlukah tanam secara busut? Dan jawapannya ya. Di teres pun diperlukan untuk tanam secara busut. Nanti saya akan bagi spesifikasi untuk membuat busut di kawasan teres dan kawasan rata. Okey, yang ini aliran air. Untuk aliran air ni pun kita kena buat pemasangan culvert untuk memudahkan kerja. Okey. Dan ini yang berlaku jika air melintasi kebun tuan-tuan atau kawasan teres tuan-tuan. Dalam tempoh beberapa bulan, tak sampai setahun, kawasan teres dah mula start runtuh.
Okey. Bayangkan apa yang akan berlaku dalam tempoh 5 ke 6 tahun lagi. Ini berpunca akibat air atau saliran melintasi teres. Okey, laluan air dan punca runtuh. Okey, jika ada masa kalau waktu hujan, saya ingatkan kalau rasa selamat hujan tak lebat, boleh masuk ke kebun, tolong pantau di mana kawasan aliran air paling laju ketika hujan. Ia akan memberi sedikit sebanyak pedoman atau juga pandangan di manakah kita patut perlu buat parit dan di mana perlu pasang culvert. Okey. Sejauh mana kepentingan parit dalam aplikasi setiap teres? Jika tuan-tuan ada kesempatan kalau lalu di tepi highway tu, di tempat yang selamat, kalau tengok ada macam tangga yang laluan air tu, okey. Kalau tuan-tuan naik di atas teres tersebut, tuan-tuan akan lihat ada longkang konkrit di dalam tu. Okey. Ini adalah untuk mengawal aliran daripada memotong teres yang akan menyebabkan tanah runtuh. Okey. Jika ada masa lah, kalau sambil-sambil pergi highway tu, cuba panjat lah. Kita boleh tengok macam mana kawalan saliran yang telah dibuatkan oleh pihak lebuh raya. Okey, seterusnya A, B, C dan D. Okey, ini asas, saya ulang balik. Faktor utama untuk pelabur tanaman baru untuk durian adalah air. Sumber air pastikan bersih, cukup, air bukit, sungai, kolam tadahan dan juga ada inisiatif yang lain buat tip well. Okey, jika kebun tuan-tuan ada sungai, air yang cantik, air yang bersih, itu adalah bonus untuk tuan-tuan semualah. Okey. Kalau dalam kebun ada air bukit, itu antara bonus. Kenapa air bukit saya katakan bonus? Sebab kandungan oksigen di dalam air tersebut amat tinggi sebab air sentiasa bergerak. Okey, seterusnya ini contoh air bukit juga. Yang ini di Perak, di kawasan Lenggong. Okey, video yang dalam ni tak dapat pergi laju. Okey, ini pun antara bonus sebagai sumber air yang patut digunakan lah. Okey. Mana yang kebun di tepi tasik, okey. Tasik yang luas macam ni, ini pun antara bonus juga sebagai sumber air, tak perlu buat kolam, tapi perlu dapatkan kelulusan lah untuk guna pakai air. Ini pun menjadi bonus. Ini di Kuala Kangsar, tak salah saya, di Tasik Raban. Okey. Sumber air. Sejauh mana sumber air perlu ditekankan? 10% daripada keluasan ladang adalah digunakan sebagai untuk kolam tadahan. Saiz kolam bergantung kepada bilangan pokok dan kebarangkalian musim kemarau yang akan berlaku. Dan yang paling penting saya ingatkan untuk pengurusan air, saya tekankan durian perlu air yang banyak dan saliran yang lancar. Okey. Okey, ini kadar keperluan air mengikut kadar ETO. Okey, ini peringkat awal pokok dalam di bawah setahun dalam 37 liter sehari. Okey. 4.99 ni lebih kepada kawasan kalau Malaysia Semenanjung yang tengah tu bawa ke Perak dan 5.0 mm per hari ini adalah kawasan daripada Baling bawa ke utara. Okey, kawasan kering jumlah air yang diperlukan adalah 41 liter sehari dan tampang iaitu lebih pada setahun 140 hari dan matang minimum, saya sebut minimum 327 liter sehari. Okey, dan bagi kawasan 5.0 mm 360 liter minimum per hari. Dan saiz penyiraman adalah bergantung kepada keluasan kanopi. Okey. Ramai yang siram sekadar siram saja tapi tak cukup dengan pokok sebab untuk pokok matang
mencecah sampai 3,000 ke 5,000 liter sekali penyiraman. Okey. Dan bagaimana nak buat kolam? Okey, formula untuk membuat kolam, setengah kali lebar dasar dengan atas, kali dengan tinggi, kali dengan panjang. Lepas tu kali 1,000, tuan-tuan boleh dapat kolam tuan-tuan berapa kadar isi padu air yang ada. Dan pastikan ia seimbang dengan keperluan pokok tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini contoh, satu pokok minimum air 3,000 liter untuk sekali siram. Berapakah keperluan air yang diperlukan? Ini dengan kadar kemarau selama 3 bulan. Okey. Satu pokok 3,000 liter air kali 30 pusingan. Okey. 30 pusingan ni maksudnya dalam tempoh 3 bulan, kita 90 hari kita siram sebanyak 30 kali saja. Durian tak boleh siram hari-hari. Kita kena siram 3 hari sekali. Dan contoh kalau sehari keperluan pokok 100 liter, sekali siraman pokok memerlukan 300 liter air. Okey. Dan untuk satu pokok, kadar air yang diperlukan untuk tempoh 3 bulan 90,000 liter. Dan seluas mana 90,000 liter? Okey, ini contoh kolam untuk 90,000 liter air. Yang ni 270,000 liter air. Mana kolam bersaiz 10 kali 10 kaki bawah, 10 kaki tinggi dan 10 30 kaki lebar atas. Okey, boleh menampung sebanyak 270,000 liter air saja. Dan hanya untuk 3 pokok. Okey. Dan kalau kelebihan kolam tuan-tuan, sebelah ada sumber air, itu menjadi bonus jugalah sebagai sumber bekalan air. Okey. Jangan buat kolam sekadar kolam. Okey. Buat kolam tidak berfungsi, cukup tak sampai 3 bulan, dah kemarau, kering. Buat tak cukup dalam 5 ke 6 kaki. Kalau boleh, kolam dibuat sedalam yang boleh 30 ke 40 kaki. Okey, ini contoh kolam yang dibina. Kolam ni tak cukup dalam tapi panjang. Dan yang ini berlaku tahun lepas, tak sampai baru sebulan lebih kolam kering. Okey. Ia akan beri kesan juga kepada pembesaran pokok, dan jika pokok tengah berbuah waktu kritikal untuk mendapatkan air, ia akan menjejaskan kadar penghasilan air akan datang. Okey, seterusnya. Ini berita pengusaha durian alami rugi besar pokok mati akibat cuaca. Ini 2016 tak salah saya. Seorang pengusaha durian Musangking mendakwa kerugian 100,000 apabila 15 pokok durian spesies itu mati akibat cuaca panas sejak 2 bulan lepas. Okey. Sebenarnya daripada keperluan air dan sumber air yang cukup untuk pokok. Kalau dah jadi macam ni 15 pokok 100,000 memang termenung . Dan kalau tanam baru balik, tolong jangan ulang perkara yang sama. Okey, pokok layu. Okey, seterusnya ini antara situasi yang banyak berlaku. Pokok layu kering. Okey, bendang pun kering. Dan apa yang sering berlaku dah okey, tiap kali kemarau benda ni sentiasa berulang dan berulang. Kalau boleh sediakan sumber air. Dan apa yang banyak berlaku lah, apa yang banyak kita lihat, tiap kali kemarau masyarakat akan buat sembahyang hajat, minta hujan. Okey,
tahun depan kemarau semayang hajat lagi, tapi satu kolam atau satu tadahan pun tidak dibaik pulih atau tidak dibesarkan atau tak diwujudkan. Okey. Sebab impak keperluan air kepada tanaman ni amat tinggi. Okey, yang ini tanam pokok, pokok APM harga dalam 100 lebih. Beli pokok mahal tapi sistem pengairan tak ada pun mati. Yang pokok sebelah ni, pokok kecil ni pun dah mati baru nak pasang paip. Okey. Dan seterusnya spesifikasi pembinaan kolam. Inlet dan outlet. Kalau contoh kita ambil daripada air sungai kecil dan kawasan kita ada lintasan air sungai, jangan buat kolam di tengah-tengah. Sebab apabila hujan besar, air sungai tersebut mampu memecahkan kolam kita. Elakkan laluan air terus ke kolam. Okey. Tebing bersudut 45 darjah. Jangan buat kolam bersudut tegak. Sebab kolam tersebut berisiko untuk runtuh. Okey. Air perlu dibuang. Okey, contoh tengah buat kerja ada air mata air yang dalam kolam atau hujan pada keesokan harinya, perlu dibuang dahulu supaya kerja sebab bila buat dalam keadaan basah, struktur tanah yang kita buat, contoh buat benda semua tidak akan mudah runtuh. Okey. Lori pengangkut diperlukan untuk membuang tanah untuk lagi cepat, dan pembinaan ban dalam keadaan kering. Jangan buat dalam keadaan basah sebab risiko runtuh amat tinggi. Okey, ini long arm. Okey, 40 kaki sedalam yang boleh. Okey, yang ini contoh saya dapat kongsikan. Kebun ni dah buat dalam 10 kaki, dan apabila minta saya datang, dia minta saya ukur macam mana, adakah kolam dia cukup untuk keperluan pokok dia, dan bila kita ukur balik tidak dapat menampung bilangan air untuk kadar kemarau yang panjang. Lepas tu tindakan dia didalamkan lagi, cukupkan lagi. Okey. Okey, ini contoh kolam kolam yang telah siap dibuat, ada inlet dan outlet. Okey. Seterusnya ini contoh pembinaan kolam tadahan. Tengah buat malam hujan, besok air penuh, terpaksa sedut dahulu. Okey. Yang ini contoh kerja-kerja membuat kolam teres tebing tu bersudut dalam 45 darjah. Okey, yang ini contoh kolam yang kecil tak kecil mana lah. Okey, inlet air masuk ke kolam. Okey. Mana saiz kolam pun dah berapa ekar Okey, ini adalah persediaan untuk sumber air. Okey. Air nombor 1 untuk pelaburan ni. Jika tuan-tuan tidak menjadikan air sebagai sumber asas untuk pelaburan ni, ia bukan jaminan untuk tuan-tuan boleh mendapat pulangan yang awal untuk kebun tuan-tuan. Okey. Yang ni contoh keadaan kolam bagi kawasan di tengah curam, di kawasan teres. Okey, ada dalam 4 kolam yang telah dibina sebagai sumber air untuk kebun tersebut. Okey. Yang ini contoh kolam. Yang ini contoh salah satu outlet untuk air keluar. Okey. Keperluan infrastruktur, rumah pekerja, stor, rumah pam, setempat atau berdekatan, langkah keselamatan, jimat dan panduan amalan pertanian baik mengikut amalan pertanian baik. Okey. Yang ini pun ada situasi berlaku juga. Rumah pekerja, itulah rumah pekerja, itulah tempat letak baja, tempat letak racun, itulah tempat dapur masak, tempat anjing tidur. Okey. Pekerja lari, jangan salahkan pekerja lah. Okey. Dalam pelaburan ni pun kena menekankan aspek kemanusiaan juga. Kalau tuan kebun pun tak mampu tidur dekat dalam rumah macam ni,
diapakan pekerja. Okey, kemudahan asas, dapur dan toilet yang bersih. Lepas tu bekalan air, elektrik. Kalau tak ada elektrik, sekarang pun dah banyak solar. Solar yang boleh dipasang sebagai sumber elektrik, dan juga telefon lah. Okey. Okey. Store. Okey. Okey, yang ini contoh store untuk penyimpanan baja dan racun. Okey. Yang ini rumah pekerja lah. Dan bagi saya, jika tuan-tuan ada modal yang lebih, kalau boleh buat rumah pekerja, kalau boleh buat satu pekerja, satu bilik. Ini contoh spesifikasi rumah lah. Nak kata mewah tak mewah pun, itu bergantung kepada kos setempat atau kos semasa tuan kebun lah. Okey. Dan peringatan untuk kita semua. Okey, pastikan tidak buat rumah di kawasan yang berisiko. Jangan buat rumah pekerja di tepi sungai yang berisiko air besar, ataupun di tepi tebing, di tepi teres yang kemungkinan besar boleh mengganggu atau mengugat keselamatan pekerja kita. Okey, ini contoh. Tanpa diduga, tiba-tiba air besar berlaku. Rumah runtuh. Okey, yang ini bagi kebun yang kecil. Untuk rumah farm ini pun, okey, ini pun boleh dibuat. Ini pun kos tak banyak lah. Kecil macam ni pun dah dalam RM500. Ini pun sekarang dengan harga besi pun semakin naik. Okey, sistem pengairan dan pipe. Okey, ini bagi kebun yang besar. Dan jika tuan-tuan ada kemudahan sumber elektrik pada kawasan kebun tuan-tuan, saya sarankan kalau boleh pasang sistem pengairan dengan menggunakan sistem elektrik lah, supaya lagi jimat dan mudah kerja. Okey, mana yang ada kebun di tepi sungai, yang ini dia buat rumah pam di atas sungai. Mana dia terus sedut air sungai, terus siram ke pokok. Okey, tube well. Tube well ni pun sebagai insurans, dia bukan jaminan 100% untuk keperluan sumber air, tetapi ia adalah sebagai insurans juga. Okey, seterusnya tube well yang ini hammer untuk kedalaman lebih daripada 100 meter. Dan peringatan juga, ada yang buat tube well dalam panjang kedalaman 30 ke 50 kaki dan hendak diguna pakai untuk keperluan dapur atau keperluan rumah. Kalau untuk dapat keperluan rumah, mesti air dia melebihi 50 kaki, dan jika air tersebut ada, tolong hantar sampel ke makmal kesihatan dulu untuk tengok apa kandungan yang ada dalam air. Jangan ada air terus minum, mana tahu ada keracunan, ada pencemaran logam berat yang akan memberi kesan kepada kita jugalah. Okey. Okey, air. Seterusnya, kebun ni dah ada kolam, dah ada tube well, masih simpan air lagi sebagai sumber air dan sebagai insurans. Okey. Yang ni bagi kebun atau bukit. Kawasan kebun ni struktur tanah dia berbatu dan berpasir. Bila tak ada air je, air kering, dan digunakan plastik PE ni sebagai alternatif untuk simpanan. Okey. Seterusnya, antara aspek penting untuk kebun, kita buat pagar dulu. Pertama, untuk keselamatan pekerja. Kadang-kadang kebun letak di pinggir hutan, jauh daripada penempatan. Ada pula musuh seperti babi hutan, okey, gajah. Lepas tu sebagai kawalan musuh dan sebagai privacy. Ini pun antara punca gagal juga. Saya percaya kalau tuan-tuan sebagai pelabur baru bersih kawasan saja dah ramai yang datang bagi pendapat. Okey, kadang-kadang sedikit sebanyak pun boleh mengganggu perjalanan kerja tuan-tuan. Dan saya galakkan dah siap bersih kawasan benda semua, naikkan pagar dahulu supaya lebih privacy. Dan kadang-kadang tengah buat kerja banyak barang-barang yang berpotensi untuk hilang atau dicuri juga. Dan seterusnya, jenis pagar.
Okey, jenis pagar. Okey. Ini pun salah satu juga ancaman musuh perosak. Yang di bawah babi hutan, yang di atas monyet kera. Okey. Antara impact dia, buah lagi beberapa hari lagi pun dah dikait. Okey, dan bagaimana alternatif yang perlu kita fikirkan? Ini antara jenis-jenis pagar yang patut digunakan. Saya akan pecahkan kepada 4 jenis pagar. Itu pagar kawat duri, pagar metal deck, pagar elektrik. Yang ni pagar tradisi lah. Okey. Yang ni pagar kawat duri. Lepas tu ditutup dengan net hitam. Okey. Untuk kos musuh sebagai haiwan ternakan babi hutan, tahap keberkesanan kurang efisien peringkat awal sahaja. Dan kos dia memakan dalam 8 ke 10 ringgit sekaki sekali upah pemasangan. Okey. Seterusnya pagar chain link, haiwan ternakan babi hutan penceroboh, tahap keberkesanan adalah sederhana. Kos dalam RM23 ke RM25 per kaki. Okey, bawah dengan konkrit kalau kita tengok chain link ni pun dah start berlubang. Dan kalau untuk serangan babi hutan bila disodok lama kelamaan chain link ni akan semakin besar, dan lepas je kepala dia, maknanya lepaslah badan dia nak masuk dalam tu. Lepas tu ia juga akan digunakan sebagai akses untuk pencuri masuk lah. Okey, pagar elektrik. Seterusnya pagar elektrik. Musuh haiwan ternakan, gajah, babi hutan. Okey, efisien dan sederhana efisien, perlukan maintenance berkala dan kos dalam 10 ke 12 ringgit untuk satu kaki. Okey. Macam lembu, okey, masih boleh dikawal dengan ni. Okey. Dan bagi kawasan yang berisiko untuk serangan gajah, pastikan dapat spesifikasi daripada Jabatan Perkhidmatan. Okey. Sebab gajah ni pun unik juga. Okey, dan yang ni saya dapat kongsi sikit lah. Bagaimana nak tahu kalau kita masuk kebun jumpa tag gajah ni pun sebenarnya ini adalah indikator berapa jauh gajah berada di situlah. Okey, ini daripada pemerhatian daripada orang kampung. Kalau kita sampai kebun, kalau taik gajah tu masih berasak, dia sekitar 1 ke 3 jam lah daripada radius daripada kawasan kita tu. Dan kalau kita jumpa dah kering, maknanya ia dah jauh. Dan jika kering dah naik cendawan, maknanya dia dah sampai balik untuk kitaran pusingan dia semula. Okey, dan ini contohlah, ini gajah-gajah. Okey. Dan kalau untuk gajah, pastikan kalau kawasan tuan-tuan di sempadan kena ada dalam satu rantai adalah bersih daripada sisa-sisa ladang. Okey. Sebab dikuatiri kalau buat terus rapat pada sempadan, sisa-sisa ladang seperti kayu akan diangkat oleh gajah dan dia akan tindih pada pagar tersebut. Dan bila pagar tersebut jatuh, dan dia akan langkah pada kebun kita lah. Sebab dia, gajah ni mudah belajar. Okey, ini contoh kawasan untuk untuk rumah rumah pagar elektrik kita lah, untuk energizer dan solar. Dan apabila selalunya bila berlaku benda macam ni, rumah untuk untuk pagar elektrik ni, gajah selesai, lepas tu masalah seterusnya kepala hitam pula datang mencuri. Okey. Okey, seterusnya pagar metal deck. Musuh haiwan ternakan, babi hutan, monyet penceroboh, tahap keberkesanan efisien bergantung kepada musuh. Kalau monyet pun masih nak kata boleh masuk 100% taklah, tapi masih boleh masuk jika tak ada maintenance di kiri dan kanan. Contohnya di sempadan lot kita ada dahan daripada jiran yang melempai,
ia akan mengganggu dan menjadi akses masuk untuk monyet dan kera. Dan kos dia pada Disember 2020, kos dia sebanyak 25 ke 30 ringgit sekaki. Dan sekarang harga untuk besi telah meningkat naik dan kos ni mungkin akan naik juga. Okey, tiang sokongan. Okey, seterusnya nak buat pintu pagar, saya galakkan pakai sliding gate lah. Sebab kos untuk sliding gate ni dalam 1,000 ke 1,500 dan dia mudah kerja. Lepas tu kebun nampak lagi kemas lah. Okey, kalau pakai pintu pagar ni kos dalam 500 ke 700 dan kerja dia pun bagi saya akan datang contohlah bila kebun kita dah rasa berhasil banyak dan mampu ada sumber elektrik, nak masuk outer gate pun tak ada masalah. Alright, ini contoh kerja-kerja konkrit tiang untuk pemasangan. Okey, drill. Okey, lepas tu satu lagi kelebihan kalau pakai metal deck ni selesa dan aman. Tak adalah yang datang-datang menjengah. Kadang-kadang kita faham ada juga yang orang nak datang nak berkenalan tapi jadi tempat dia pula lah. Mengganggu. Kadang ada yang pekebun yang suka buat kerja secara privacy lah, tak nak orang kacau benda, tak nak orang masuk, tak nak penceroboh masuk. Ini antara alternatif yang terbaik. Okey. Okey, ini antara anggaran kos keluaran keluasan 4 ekar untuk penyediaan kawasan sahaja. Okey, ini bagi harga sehingga Disember 2020. Okey, untuk sukat tanah sampailah bersih kawasan, teres, mounding, jalan, kolam, rumah pekerja, store, rumah pam elektrik, pemasangan elektrik dan pemasangan metal deck hampir dalam 128,600. Okey. Okey, perancangan untuk pembangunan kawasan perlu ditegangkan kerana ia menentukan hala tuju projek sebelum penanaman. Struktur ladang dan infra yang lengkap berpotensi untuk meningkatkan nilai projek tersebut. Okey, ini